Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Syafiqah yang merupakan Ketua Kumpulan 12. Jadi dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang pengenalan dan fungsi akupuntur, yang mana kami bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu pertama, apa itu akupuntur, teori yang digunakan, adakah selari dengan sains moden, alatan yang digunakan, jenis-jenis teknik akupuntur, aplikasi rawatan akupuntur, pengamal akupuntur, dan akhir sekali ialah penentu. Jadi, mari kita mulakan. Akupuntur asalnya dari gabungan perkataan Yunani iaitu akus dan pancura. Akus bermaksud jarum dan pancura pula bermaksud tusukan. Maka akupuntur ialah tusukan jarum. Akupuntur ialah kaedah secara semula jadi melalui cara menusuk jarum secara perlahan pada titik tertentu tubuh badan kita. Titik-titik ini kita panggil sebagai titik akupuntur. Terdapat 3,500 titik ini pada tubuh badan kita secara keseluruhannya. Akupuntur menggunakan konsep Qi dan Yin dan Yang. Mengenai Qi, masyarakat Cina mengatakan akupuntur adalah Qi, iaitu tenaga yang mengalir melalui saluran dalam badan. Jika berlaku gangguan pada tenaga cairan dan darah ini, maka seseorang itu akan terkena penyakit. Sebenarnya, konsep akupuntur dan sains moden sama sahaja. Cuma istilah yang digunakan sahaja yang berbeza. Sebagai contoh, sains moden tidak menggunakan perkataan Qi, tetapi mereka menggunakan perkataan bioelektron. Kedua-dua Qi dan bioelektron membawa maksud yang sama sahaja. Selain itu, sains moden tidak menggunakan ayat seperti keseimbangan yin dan yang, tetapi mereka menggunakan ayat keseimbangan charge positif dan charge negatif. Kedua-dua ayat tersebut membawa makna yang sama, yang mana jika yin dan yang atau charge positif dan negatif tidak seimbang, badan tidak dapat berfungsi dengan baik, maka jadilah penyakit-penyakit. Orang Cina menggunakan batu tajam, kayu hidup dan sebagainya untuk ditusuk pada tubuh badan untuk tujuan rawatan. Tetapi pada zaman sekarang, alat rawatan telah ditukar kepada emas, perak dan tembaga. Antara semua jarum emas yang paling banyak mengeluarkan tenaga iaitu 100 kali ganda daripada jarum perak. Untuk pengetahuan anda, jarum itu sendiri sudah tersedia tenaga magnetik padanya. Jadi, apabila kita mencucuk jarum itu pada titik akupuncture, kita akan merasa kebas, berdenyut-denyut atau bengkak. Rasa kebas itu sebenarnya disebabkan oleh tenaga magnetik yang ada pada jarum itu sendiri membuatkan arus elektrik lalu dalam badan kita, yang mana arus elektrik itu sudah cukup untuk merawat suatu penyakit. Dan kebiasaannya, apabila perawat mencucuk jarum pada titik akupuncture, kita tidak akan merasa sakit kerana jarum yang digunakan sangatlah halus dan perawat cuma akan mencucuk sedalam 0.5 cm hingga 1 cm sahaja. Pada zaman sekarang, sudah banyak teknik akupuntur yang diperkenalkan. Antaranya ialah akupuntur klasik, iaitu cara yang paling basic sekali, akupuntur kepala, akupuntur telinga, akupuntur bekam, iaitu alat bekam digunakan untuk menyedut angin keluar daripada badan. Akupuntur bekam darah, iaitu alat bekam yang digunakan untuk menyedut darah kotor keluar daripada badan. Akupuntur elektrik, iaitu dengan menggunakan stimulator elektrik bervoltage rendah. Akupuntur elektronik, iaitu dengan menggunakan alat elektronik kecil. Akupuntur moxibusi, iaitu dengan menghangatkan pada titik tertentu. Akupuntur shiatsu. Dan akhir sekali, akupuntur urut atau dipanggil sebagai acupressure, iaitu teknik yang boleh digunakan pada waktu kecemasan sebab kita tidak perlu lagi pergi pada perawat kerana teknik ini kita boleh menggunakan jari kita sendiri untuk menekan pada titik akupuntur yang berkait dengan sakit kita pada waktu itu. Seorang dari ahli kumpulan kami iaitu Sister Umairah pada musim PKP tempoh hari, dia ada mengalami penyakit yang kita panggil sebagai Bell's palsy, iaitu lumpuh di sebelah bahagian muka. Dan dia ada jalani rawatan akupuntur tidak sampai 10 kali, tetapi Alhamdulillah sekarang sudah hampir sepenuhnya sembuh. Jadi hari ini kita nak tengok macam mana
proses rawatan akupunktur ni sebenarnya. Jom. Sebab tadi Sister Alia dah tengok macam mana saya jalani proses rawatan akupunktur. Jadi kali ni kita bagi dia pula rasa macam mana akupunktur tu. Jom. akupuntur, penghormatan banyak diberi kepada Cina kerana kebanyakan pengamal akupuntur adalah dalam kalangan masyarakat Cina. Mereka telah mengamalkan akupuntur sejak 4,000 tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya akupuntur telah diamalkan oleh semua masyarakat kuno yang bertamadun awal. Antaranya ialah orang Arab Tigris, Mesir kuno, Punti Afrika, India dan termasuklah Cina semestinya. Senarai penyakit yang dapat dirawat oleh rawatan akupuntur amatlah panjang. Jadi, ia dapat disimpulkan bahawa akupuntur dapat merawat pelbagai jenis penyakit sama ada dari segi fizikal, mental dan juga rohani. Kaedah rawatan ini amat unik hingga menyebabkan ia sukar untuk difahami oleh orang awam. Mereka tertanya-tanya bagaimanakah rawatan akupuntur dapat merawat sesuatu jenis penyakit. Oleh itu, satu kajian telah dijalankan dan daripada imej MRI, ia dapat dilihat dengan jelas aktiviti otak kita apabila menjalani rawatan akupuntur. Kajian kedua telah dijalankan di Jabatan MRI University of California di Amerika Syarikat. Hasilnya menunjukkan bahawa apabila titik-titik akupuntur di badan kita ditusuk dengan jarum akupuntur, ia menghantar mesej ke otak dengan sepantas kilat. Dan seterusnya, otak akan menghasilkan dua jenis hormon iaitu endorfin dan juga momomin.
Fungsi hormon ini adalah untuk mengurangkan kesakitan dan juga meningkatkan daya tahan badan individu untuk melawan sesuatu jenis penyakit. Melalui 2 kajian ini, ia dapat dibuktikan kepada dunia bagaimana rawatan akupuntur berfungsi untuk merawat sesuatu jenis penyakit. Refleksi yang saya peroleh daripada projek ini ialah saya dapat mengetahui tentang sejarah akupuntur yang sebenar, iaitu mengapa ia dikatakan sebagai rawatan orang Cina, sedangkan ia sebenarnya juga diamalkan oleh banyak masyarakat kuno yang lain. Melalui tugasan ini, saya mengetahui fungsi lain jarum yang bukan sahaja digunakan untuk menjahit, tetapi ada jenis-jenis jarum yang digunakan untuk menggelagakan kesakitan jika diletakkan di tempat yang betul. Ini adalah sesuatu yang baru pada saya, kerana setahu saya, jarum merupakan sesuatu benda yang berbahaya dan boleh mengundang kecederaan. Tetapi selepas menyelesaikan tugasan ini, rupanya ada jenis jarum yang bukannya mencederakan, malah merawat penyakit. Saya dapat mengetahui bahawa zaman sekarang, alatan akupuntur tidaklah hanya melibatkan jarum sahaja, tetapi terdapat teknologi canggih yang memberi kesembuhan yang lebih cepat dan terdapat juga alatan yang sangat mudah dibawa ke mana-mana. Yang saya pelajari daripada pembikinan video ini adalah akupuntur yang telah diamalkan sejak 4,000 tahun yang lalu telah mendapat sambutan yang lebih baik pada masa kini oleh masyarakat kita kerana ia telah dibuktikan secara saintifik bahawa ia mampu merawat pelbagai jenis penyakit. Daripada hasil kajian ini, saya dapat mengetahui bahawa akupuntur bukanlah semata mencucuk sesuka hati di mana-mana bahagian badan bersakit. Dan jika dicucuk di tempat yang salah, ia boleh menyebabkan luka pada badan bersakit yang dirawat. Kaedah tusukan yang betul mestilah tidak mengeluarkan apa-apa darah luka. Jadi akupuntur ini metod rawatannya sebenarnya memang selamat. Setelah menyelesaikan tugasan ini, saya dapat mengetahui perkembangan teknik akupuntur sejak ia mula wujud hampir 5,000 tahun yang lalu. Bermula dari teknik mudah sahaja, tetapi sekarang pelbagai inovasi telah dibuat terhadap perawatan ini, yang mana sekarang kita dapat lihat bermacam-macam teknik akupuntur ada. Melalui tugasan ini, saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang kebaikan akupuntur terhadap kesihatan badan, yang mana sebelum ini saya hanya mengetahui akupuntur adalah satu rawatan. Tetapi sekarang saya sudah tahu penyakit apakah yang boleh dirawat dengan teknik apa. Melalui tugasan ini, saya mendapat keyakinan bahawa kaedah akupunktur ini betul-betul selamat walaupun alatan yang digunakan adalah jarum. Ini kerana kaedah akupunktur ini diamalkan oleh pengamalnya yang cermat, yang mana jarum-jarum yang digunakan adalah jarum pakai buang. Jadi, kita tidak perlu risau dengan kemungkinan berjangkit dengan penyakit pesakit yang sebelumnya kerana perkara ini tidak akan berlaku sama sekali. Seperti anda semua sudah tahu, masa PKP bulan Ramadan yang lepas, saya diserang penyakit yang mana sebahagian muka saya lumpuh. Dan setelah dirawat oleh akupuntur, saya kembali pulih semula. Jadi melalui tugasan ini, saya lebih memahami macam mana akupuntur itu dapat merawat penyakit saya, apa sebenarnya yang berlaku dalam badan saya setelah jarum akupuntur itu ditusuk, sampaikan saya boleh sembuh semula. Selepas menjalankan projek ini, akupuntur sememangnya memberi impak positif terhadap saya. Kondisi badan semakin stabil, sakit kepala dan migrain juga sudah kurang. Harapan saya adalah supaya rawatan ini dapat diperkenalkan di sekolah-sekolah atau universiti supaya stres yang dialami pelajar-pelajar kerana pembelajaran akan dapat diatasi. Selepas menjalankan projek ini, akupuntur sememangnya memberi impak positif terhadap saya. Kondisi badan semakin stabil, sakit kepala dan migrain juga sudah kurang. Harapan saya adalah supaya rawatan ini dapat diperkenalkan di sekolah-sekolah atau universiti supaya stres yang dialami pelajar-pelajar kerana pembelajaran akan dapat diatasi.